Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi jumpa kita pada sesi PDPR kali ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang perancangan project brief. Okey. Pelajar boleh buka buku teks muka surat 52 dan muka surat 53. Di mana yang lepas kita telah belajar tentang definisi project brief. Okey. Di mana project brief ialah satu bentuk perbincangan awal antara dua pihak, antara pengurus projek dan juga pelanggan. Kita juga telah belajar 7 ciri-ciri project brief. Okay, jadi untuk hari ini kita akan teruskan iaitu tajuk perancangan project brief. Okay, perancangan project brief. Okey, di mana langkah-langkah dalam perancangan project brief. Yang pertama ialah kita akan menyediakan senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Okey, yang kedua kita akan melengkapkan borang project brief. Yang ketiga kita akan mengaplikasikan project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okey, yang keempat kita akan menyaring maklumat dalam project brief. Okay, yang kelima menghasilkan mockup atau model, dan juga yang terakhir menilai hasil mockup atau model. Okay. Jadi dalam perancangan project brief mestilah ada satu bentuk senarai semak di mana dalam senarai semak tersebut mempunyai kriteria pertimbangan utama di dalam borang project brief. Di mana dalam borang tersebut persoalan dalam jadual kriteria pertimbangan utama perlu diambil perhatian oleh pengurus projek, di mana persoalan ini akan memberikan fokus dari aspek perancangan, keseluruhan projek dan reka bentuk projek. Kriteria pertimbangan utama tidak boleh diubah, namun persoalan yang berkaitan boleh dikemukakan mengikut kesesuaian produk yang akan dibina. Di mana borang projek brief ni ialah satu bentuk borang. Lepas ni kita akan lihat. Jadi ini ialah kriteria pertimbangan utama yang perlu ada dalam borang project brief, dan juga setiap kriteria pertimbangan utama ada persoalan ataupun penyataan masalah. Di antara kriteria pertimbangan utama yang perlu ada ialah dari segi fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style atau gaya, kualiti, kos dan jangka masa. Setiap kriteria pertimbangan utama mempunyai persoalan ataupun penyataan masalah. Bagi kriteria pertimbangan utama fungsi, penyataan masalah dia ialah apakah kegunaan produk ini? Di manakah produk ini digunakan? Bagi kriteria persembahan, persoalannya ialah bagaimana cara produk ini dipersembahkan. Dipersembahkan bermaksud macam mana kita nak iklankan, macam mana kita nak perkenalkan kepada pengguna. Kriteria pertimbangan utama bagi tujuan pasaran, persoalannya ialah siapakah yang akan menggunakannya? Siapakah pesaing yang wujud? Pesaing bermaksud orang yang menjual ataupun membuat produk yang sama. Pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Okey. Sama ada pengguna tu siapa? Orang dewasa, kanak-kanak, bayi, orang tua, itu dia. Dari segi kriteria kuantiti, persoalannya ialah berapakah jumlah yang diperlukan. Kriteria style atau gaya, bagaimanakah reka bentuk produk ini? Adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran? Kriteria kualiti pula, persoalannya ialah bagaimanakah kualitinya? Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi? Piawaian bermaksud standard. Okey, standard yang perlu dicapai. Bagi kriteria kos, penyataan masalahnya ialah berapakah kos untuk menghasilkan satu unit produk? Yang mana kos melibatkan kewangan. Yang kedua, apakah tahap keuntungan yang dikehendaki? Kamu nak untung berapa banyak?
berapakah anggaran kos terakhir? Jangka masa. Bilakah pelanggan ingin produk ini disiapkan? Apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa yang sama? Jadi ini ialah kriteria pertimbangan utama dan juga persoalan bagi setiap kriteria pertimbangan utama yang perlu ada dalam borang project brief. Sebagai contoh, pelajar boleh lihat buku teks muka surat 54, di mana dalam buku teks surat 54 itu, ini ialah contoh borang project brief, di mana dalam buku teks borang project brief ini tajuk yang akan dibuat ialah bakul seberguna. Okey. Jadi kriteria pertimbangan utama yang pertama ialah fungsi. Apakah kegunaan produk ini? Produk ini bermaksud bakul seberguna. Jawapan dia, kamu tulislah kat sini jawapan dia apa. Produk saya akan digunakan untuk membawa barang-barang. Produk ini merujuk kepada tajuk bakul seberguna. Okey. Penyertaan masalah yang kedua, di manakah produk ini digunakan? Jawapannya, produk ini digunakan di rumah atau di mana-mana sahaja mengikut keperluan pengguna. Dari segi persembahan, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Jawapan dia ialah produk saya ini dipersembahkan dalam pelbagai warna. Maksudnya, bakul ini akan dibuat dengan menggunakan pelbagai warna supaya kelihatan lebih menarik. Tujuan pasaran. Siapakah yang akan menggunakannya? Pengguna sasaran produk saya berumur 18 tahun ke atas kerana pada usia ini ramai yang memerlukan produk ini untuk membawa pelbagai jenis barangan. Ingin saya ingatkan di sini. Okay, rujuk pada tajuk iaitu bakul seberguna. Jadi bakul siapa nak guna? Kena nyatakanlah umur berapa dan juga mesti sesuai dengan pengguna tersebut. Siapakah pesaing yang wujud? Ada pesaing tetapi reka bentuk kurang berinovatif. Pesaing bermaksud siapa lagi selain kamu yang buat bakul seberguna ni? Ada ke tak ada? Kalau ada, tulis ada. Kalau tak ada, tulis tiada. Pengguna manakah? Pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Suri rumah tetapi boleh digunakan oleh pengguna lain. Jadi kat sini ialah fokus. Dan kalau kita lihat kat sini, dia fokus pada suri rumah, tapi pengguna lain pun boleh guna. Dari segi kuantiti, berapakah jumlahnya yang diperlukan? Untuk fasa pertama, kamu agak-agak lah berapa yang kamu nak keluarkan. Tapi dalam buku teks diberikan 100 unit lah untuk fasa pertama. Style atau gaya. Daripada manakah reka bentuk produk ini? Dari segi bakul tu, produk saya menggunakan bentuk asas geometri, bersaiz sederhana, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Namun pun bakul, mestilah mudah nak bawa. Adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran? Sudah semestinya kerana reka bentuk unik dan menjimatkan ruang penyimpanan. Ini jawapan yang sesuai lah. Kriteria kualiti. Persoalannya, bagaimanakah kualitinya? Jawapannya, saya akan memastikan produk saya berkualiti tinggi. Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Jika ada, nyatakan ada. Okey. Di mana pelanggan memerlukan ruang penyimpanan yang sederhana dan dapat disimpan selepas menggunakannya tanpa mengambil ruang yang besar. Maksudnya kat sini pelanggan tu dia nak ruang penyimpanan yang sederhana, tak terlalu besar. Tetapi bila bakul tu dia tak gunakan, dia senang nak simpan. Itu dia. Apakah piawaian kualiti yang perlu dipatuhi? Berdasarkan piawaian kualiti, produk perlulah berdaya tahan. Di samping itu, produk plastik dan komposit akan menjalani ujian oleh pihak SIRIM terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Prosedur ini menjamin keselamatan pengguna. Piawaian tu ialah dari segi standard kualiti. Siapa yang uji? Selalunya SIRIM lah. Okay, kos. Berapakah kos untuk menghasilkan satu unit produk? Bakul tu agak-agak berapa kos dia? Jadi kos ni adalah sebanyak RM15. Apakah tahap keuntungan yang dikehendaki? Kamu nak untung banyak? Ya, kalau dalam cerita ni, saya berharap akan mendapat keuntungan RM10 bagi setiap unit. Berapakah anggaran kos terakhir? Kos terakhir maksudnya paling banyak kos ni agak-agak berapa? Jadi kos terakhir mesti tak lebih 20.
RM100. Jangka masa, bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan? Pelanggan mahu disiapkan dalam tempoh 40 jam waktu bekerja ataupun dalam tempoh beberapa hari. Kamu boleh belikan tempoh dalam masa beberapa hari ataupun beberapa minggu, ikut kesesuaian. Apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa yang sama? Saya berharap akan dapat menyiapkan produk ini, iaitu mockup atau model pada masa yang sama, walaupun penambaikan akan meningkatkan jangka masa yang ditetapkan. Okey. Jadi setelah dalam borang project brief ni, okey, ini soalan ni memang dah diberi. Okay, bagi jawapan, kamu kena fikirlah. Kamu kena fikir berdasarkan tajuk dan juga kesesuaian jawapan yang akan kamu berikan. Kamu kena jawab soalan ni. Okay. Okay, setelah kita isi borang project brief yang lengkap macam ni, kita akan pergi kepada menyaring maklumat dalam project brief. Menyaring maklumat maksudnya kita akan membuat ringkasan. Menyaring maksudnya ringkasan. Di mana orang project brief yang telah lengkap perlulah disaring untuk memudahkan pengurus projek dan mereka bentuk melaksanakan tugas masing-masing. Di mana maklumat pada borang project brief perlu diringkaskan dalam bentuk jadual atau gambar rajah. Proses menyaring boleh dibuat dengan menggunakan kaedah perbincangan dengan pelanggan. Okay, video conference, macam kita GM ni dinamakan sebagai video conference ataupun maklumat tertulis daripada pelanggan. Jadi apa sahaja maklumat yang ada di dalam borang brief ni, kita ringkaskan dalam bentuk jadual seperti ini. Ini dia. Kita ringkaskan. Okey, saya tunjukkan lagi. Contoh, kita ambil fungsi. Okay, fungsi kan. So fungsi, kalau kita lihat fungsi tadi, ini fungsi dia. Jawapan dekat sini, kita ringkaskan. Soalan dah tak payah tulis dah. Kita ringkaskan, kita ambil jawapan. Jadi, dari segi fungsi untuk membawa barang-barang seberguna, persembahan, pelbagai warna, mudah disimpan kerana saiz boleh dibuat sesuai, tujuan pasaran, suri rumah, pengguna lain yang berminat, kuantiti 100 unit. Yang maksudnya dekat sini ialah ringkasan. Maklumat ni, kamu ambil daripada borang brief yang asal ni. Ringkaskan terus masuk kat dalam ni. Itu dia. Itu ialah jadual bermaklumat bagi menyaring borang project brief. Okey, dalam konteks ada muka surat 55. Setelah kita saring maklumat dalam borang project brief, kita akan mengaplikasikan project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Maksudnya setelah kita saring, kita akan aplikasikan borang project brief dalam bentuk lakaran dan dalam bentuk jadual. Di mana proses terusnya, di mana aplikasi project brief dalam bentuk jadual melibatkan semua ciri-ciri project brief. Dan juga setelah itu dia akan melibatkan lakaran. Lakaran akan datang last sekali. Kita lihat. Boleh buka buku teks, buka surat 56 contoh. Di mana ini ialah aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Di mana tajuk sama. Okey, ini kriteria sama. Okay, persoalan sama. Jawapan ni pun kamu tulis je balik. Kamu tulis je balik daripada saringan ataupun daripada borang brief yang asal. Asalan je balik. Itu je. Okey. Saya bacakan dari segi fungsi, apakah jenis produk dan perkhidmatan, apa seberguna, apakah penggunaan produk ini, membawa barangan bersederhana dan bekas simpanan barangan. Di manakah produk ini akan digunakan di rumah atau di tempat yang sesuai. Kamu jawab je lah. Okey. Dari segi gambaran keseluruhan projek, siapakah yang akan menggunakannya? Suri rumah, namun boleh digunakan oleh pengguna lain. Apakah tujuan produk ini dihasilkan? Memudahkan pengguna membawa barangan atau sebagai tempat bekas simpanan. Adakah produk ini diperlukan oleh pelanggan? Kalau ya, cakaplah ya. Kalau tak, kenapa kita nak buat kan? Ya, amat diperlukan. Bagaimanakah produk ini digunakan dan dipersembahkan? Dipersembahkan dalam pelbagai warna. Dari segi reka bentuk produk, apakah elemen dan juga prinsip reka bentuk yang akan digunakan? Jadi kamu nyatakanlah apa elemen dan juga prinsip yang akan kamu gunakan. Kriteria produk yang ingin diterapkan. Kriteria yang diterapkan ialah fungsi yang pelbagai. Adakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada atau produk baru? Inovasi bermaksud ubah suai. Adakah bakun yang kamu buat tu kamu ubah suai? Kalau kamu ubah suai, kamu kena nyatakan. Kalau kamu buat baru, kamu kena nyatakan. Kalau kamu ubah suai, kebetulan inovasi yang terdapat pada produk ini ialah pelaras saiz bakun. Maksudnya kat sini,
bakul tu dah ada, kamu buat inovasi. Di mana saiz bakul tu boleh didarahkan besar atau kecil. Itu dia. Dari segi perancangan dalam pengurusan projek, pembahagian kumpulan kerja. Di mana pembahagian kumpulan kerja, jadual kerja dan kos pengeluaran dinyatakan dalam kertas kerja. Okey. Kos pengeluaran dan juga kuantiti penghasilan. Kuantiti penghasilan adalah 100 unit bagi fasa awal bergantung pada kehendak pelanggan. Kemudian, ini yang paling penting, di mana ialah analisis kajian dan kebentuk produk dan pasaran. Di mana analisis kajian dan kebentuk produk dan pasaran ni kamu kena buat perbandingan produk sedia ada. Jika tajuk dekat sini kamu nak buat bakul serbaguna, maka perbandingan yang akan dibuat mestilah bakul, jangan buat benda lain. Kalau kamu tajuknya kat sini ialah tajuknya botol air, maka perbandingan mestilah botol air. Botol air yang berbeza di nama atau bentuk. Okey. Jadi kita akan buat perbandingan dari segi fungsi, persembahan, tujuan, pasaran, kuantiti, kualiti, kos dan jangka masa. Okey, dan kemudian adakah produk ini akan mendapat permintaan di pasaran? Kita akan buat perbandingan macam inilah. Kita akan lihat, okey, bakul ni dia gunakan bahan rotan. Okay. Tetapi bakul ni akan jadi berat bila basah, kos pembuatan tinggi. Ini juga pula ialah bakul plastik, keringan, kos pembuatan murah. Kena buat perbandingan. Mula lakaran, di mana lakaran kita akan lukis dalam bentuk 3D, okay, dan juga lakaran dalam bentuk 2D, ujian ortografik. Dan juga setelah kita siap semua, kita akan buat penghasilan mockup di mana bahan dan peralatan yang diperlukan. Kamu kena nyatakanlah apa bahan yang kamu perlukan. Itu dia. Kalau nak buat bakul kat sini, dia perlukan kertas multiboard, gam, perekat panas, penyedut minuman, pembaris, gunting, pisau potong dan sebagainya. Kerana dia nak buat mockup. Mockup bermaksud model olokan. Bukan buat bakul betul-betul dia nak buat model olokan, dia mockup. Mockup ni dia lebih kepada reka bentuk. Kamu tak boleh gunakan betul-betul. Okey? Okay, baiklah. Jadi, ini dalam buku teks ada. Jadi, selesailah. Okey, jadi selesailah penerangan saya hari ini tentang borang project brief, menyaring maklumat dalam borang project brief dan juga aplikasi project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okay, seterusnya ialah tugasan. Okay, boleh buka modul, buka surat 24. Okay. Ya, pada modul buku surat 24 telah diberikan borang brief. Telah diberikan borang brief macam ni. Di mana ada beberapa jawapan telah diberikan. Yang kosong ni kamu kena tulis jawapannya. Di mana borang brief tersebut, tajuk projek yang akan kamu buat ialah alas pinggan. Okay, alas pinggan ialah ni lah. Ini contoh alas pinggan. Ini alas pinggan. Okay. Ini contoh alas pinggan. Kamu boleh memilih sama ada alas pinggan yang macam mana yang ada kat rumah kamu. Sama ada yang dibuat daripada daun mengkuang, ataupun dibuat daripada kain, ataupun dibuat daripada plastik ataupun vinil. Ikut kesesuaian. Okey. Okay, kita lihat. Okay, yang ni dah diberikan jawapan. Okay, yang ni. Gambaran keseluruhan projek. Siapakah yang akan menggunakannya? Maksudnya kat sini, siapa yang guna alas pinggan tu? Kamu kena nyatakan. Okay, apakah tujuan produk ini dihasilkan? Maksudnya apakah fungsi produk ini? Apakah fungsi alas pinggan ni? Bagaimana cara produk ini digunakan atau dipersembahkan? Macam mana cara nak guna? Maksudnya ni kamu kena buat jawapan sendirilah. Kena buat jawapan sendiri, tulis. Dan segi reka bentuk, apakah elemen dan juga prinsip reka bentuk yang akan digunakan? Maksudnya kamu ambil alas pinggan yang ada kat rumah kamu ataupun kamu tengok gambar yang ada kat sini, pilih satu. Apakah prinsip dan juga elemen yang ada? Tulis dua cukup. Okey. Kemudian apakah kriteria reka bentuk yang ingin diterapkan? Okay, apakah kriteria reka bentuk? Adakah produk ini dibangunkan daripada idea baru ataupun inovasi? Ini kamu kena tulis lah, idea baru atau inovasi. Okey. Seterusnya ialah buku surat 25 iaitu perancangan. Di mana pembahagian kumpulan kerja. Untuk pembahagian kumpulan kerja, okey, maka kamu boleh lihat jawapan kat dalam buku teks lah. Okey, kamu boleh lihat jawapan kat dalam buku teks tu, kamu salin je yang ni. Ya, bagaimanakah jadual kerja disediakan? Okey, yang ini. Okay, ini ialah ikut minggu. 1 minggu 7 hari.
perancangan agak-agak berapa minggu kamu perlukan, 1 atau 2 minggu. Menjadi maklumat berapa minggu. Melakar berapa minggu. Masa akan mockup berapa minggu. Dia mesti jadi bentuk tangga. Dia mesti jadi bentuk tangga. Untuk kos, agak-agak berapa kos alas pinggan tu. Kuantiti agak-agak berapa banyak kamu nak hasilkan. Ini kamu tulis agak-agak. Seterusnya analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Membuat perbandingan produk reka bentuk produk. Adakah produk ini mendapat permintaan? So perbandingan kat sini dan juga permintaan. Lakaran, ini kamu lihat dalam buku teks. Muka surat 57 ada jawapannya. Dan juga bahan. Nak buat rasmingan tu apakah bahan yang kamu perlukan? Nyatakan bahan dan juga alatan. So, itu saja penerangan saya untuk tugasan dan juga tajuk yang telah kamu pelajari pada hari ini. Apa-apa boleh tanya saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.